Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fakhrul Membaki dari PSMP Pendidikan Agama Islam Semester 8 ingin membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk meningkatkan kawalan kelas dalam aktiviti berkumpulan menggunakan kaedah The Battle Wheel dan papan ganjaran untuk murid-murid tahun 4. Baiklah, ini adalah salah satu contoh uh, papan ganjaran dan the battle wheel yang telah saya lakukan dan saya bina untuk murid-murid tahun 4. Okey, baiklah, kita terus kepada fokus kajian kita pada hari ini. Okey, fokus kajian saya berkaitan dengan kawalan kelas dari segi modifikasi tingkah laku bermasalah dalam kelas. Murid-murid tidak mendengar arahan yang diberikan oleh guru dan aktiviti kumpulan tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar kerana murid-murid cepat berasa bosan dan hilang fokus. Selain itu, murid-murid juga tidak berminat untuk belajar dan kaedah pengajaran yang saya gunakan juga tidak merangsang minda murid-murid. Okey, pengumpulan data awal. Hasil daripada pemerhatian awal dan borang temu bual yang saya jalankan mendapati bahawa murid-murid kurang berminat untuk belajar secara berkumpulan atas beberapa faktor. Yang pertama, tidak mahu memberi kerjasama. Seperti mana kita tahu, kadang-kadang murid-murid ni dia akan pilih kawan dia. Bila kita pecahkan ikut kawan-kawan dia yang lain yang tak sama kepala, dia orang akan mula bergaduh dan tak nak bagi kerjasama. Okey, seterusnya BBM yang membosankan. Seperti mana kita tahu, BBM yang selalu kita gunakan adalah tidak praktikal dan tidak mesra dengan pelajar. Hanya menggunakan bawa kertas, pen, pensel dan kadang-kadang murid pun cepat berasa muak. Lepas tu BBM yang tidak praktikal untuk mereka, dan mereka biasalah bila dah BBM dah asyik recycle benda yang sama, dia orang akan jadi bosan dan rasa macam alah ustaz tak ada kaedah benda lain ke nak main macam tu. Jadi saya nampak itulah faktor-faktor budak ni di dalam kelas tidak fokus. Dan yang terakhir, daripada saya sendiri, arahan guru yang kurang jelas. Ini saya memang saya dapat lihat daripada ialah kita ni bukannya orang sabahan. Jadi bila kita bercakap tu kadang ada perkataan yang kita tidak murid-murid tidak dapat tangkap. Jadi mereka mula terganggu dengan arahan yang saya berikan kerana kurang jelas dan kadang-kadang mungkin dia tidak faham apa yang saya cuba sampaikan. Okey, seterusnya. Okey, tinjauan literature. Menurut Budi 1992, semua tingkah laku di sekolah dapat diperlihatkan dalam pelbagai bentuk dan ragam. Kanak-kanak yang menghadapi masalah tingkah laku tidak boleh menyesuaikan dirinya dengan kelakuan-kelakuan yang diterima oleh masyarakat. Okey, menurut Atkinson 1990, tingkah laku bermasalah atau negatif adalah merupakan tingkah laku yang terkeluar daripada kehendak, norma-norma dan nilai sesuatu masyarakat. Manakala menurut Allen 2000, dalam kajiannya tentang kawalan kelas, selalunya sistem kawalan kelas yang lemah berpunca daripada kebanyakan proses PDP yang tidak dijalankan dengan baik. Keadaan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya minat murid terhadap proses PDP serta kaedah tradisional dalam proses PDP yang masih digunakan. Okey, lepas tu modifikasi tingkah laku boleh ditakrifkan sebagai salah satu rancangan untuk memodifikasikan tingkah laku bermasalah ke satu matlamat yang ditetapkan oleh teknik yang sesuai. Menurut Rakbir Kaur, anak perempuan Gojinder Singh 2005, setiap guru mesti ada satu bentuk sistem pengurusan tingkah laku kawalan kelas, pembelajaran yang sihat dan produktif. Okey, baiklah. Selepas saya datangkan 3 objektif kajian utama dalam tindakan saya itu.
ini, iaitu yang pertama, meningkatkan kawalan kelas menggunakan kaedah The Battle Wheel dan papan ganjaran ke atas murid tahun 4. Yang kedua, menarik minat murid-murid ke atas pengajaran dan pembelajaran harian dengan menggunakan kaedah The Battle Wheel dan papan ganjaran. Dan yang terakhir, meningkatkan tingkah laku murid ke arah positif dengan menggunakan papan ganjaran. Okey, soalan kajian yang pertama, adakah kaedah The Battle Wheel dan papan ganjaran dapat meningkatkan kawalan kelas? Yang kedua, adakah kaedah The Battle Wheel dan papan ganjaran ini dapat menarik minat murid-murid ke atas pengajaran dan pembelajaran PDP harian? Dan yang terakhir, adakah kaedah papan ganjaran mampu meningkatkan tingkah laku murid ke arah yang positif? Itulah 3 objektif dan 3 soalan kajian yang telah saya lakukan dalam kajian tindakan saya ini. Okey, beralih kepada peserta kajian pula. Okey, peserta kajian yang saya pilih ialah murid-murid tahun 4 kesemuanya, satu kelas, iaitu murid tahun 4 GK, iaitu mempunyai bilangan 13 lelaki dan 19 orang perempuan. Okey, seterusnya. Okey, kaedah pengumpulan data. Okey, untuk kaedah pengumpulan data, saya menggunakan 3 kaedah. Yang pertama, saya gunakan borang soal selidik. Yang kedua, saya gunakan temu bual yang dijalankan bersama guru dan pelajar. Dan yang terakhir, pemerhatian awal dan pemerhatian akhir. Okey, untuk soal selidik ni, saya telah mengedarkan borang soal selidik kepada murid-murid untuk saya menerima maklum balas sama ada keberkesanan dan kegunaan The Battle Wheel dan papan ganjaran itu mampu menarik minat dan mengubah tingkah laku mereka. Ini saya lakukan pada akhir pengajaran dan selepas habis di proses PDP, dan selepas itu saya akan menganalisis data yang diperolehi. Okey, seterusnya untuk temu bual, saya lakukan dua langkah lah. Yang pertama, langkah temu bual bersama guru dan temu bual bersama pelajar. Temu bual bersama guru ni saya lakukan di bilik guru, dan manakala dengan pelajar saya lakukan di luar kelas lah untuk tak nak mengganggu pelajar-pelajar lain. Okey, di bilik dalam bilik guru tu saya menggunakan temu bual yang tidak formal lah, yang semi structure, maksudnya ada yang formal dan ada yang tidak formal sebab secara design kan. Dan yang seterusnya dengan pelajar pula saya memberikan temu bual. Biasalah pelajar-pelajar saya akan bagi borang yang satu saja tetapi mempunyai soalan yang sama untuk mencapai objektif. Adakah dia akan mencapai objektif yang saya telah tetapkan? Dan yang terakhir, untuk pemerhatian, saya lakukan pemerhatian untuk menganalisis setiap tahap tingkah laku dan kemahiran murid, dan menganalisis dan menilai kemahiran murid berdasarkan instrumen senarai semak dan kriteria yang telah saya lakukan. Okey, itu untuk kaedah pengumpulan data yang saya lakukan untuk kajian tindakan saya. Okey, seterusnya. Okey, untuk fasa tindakan pula, saya melakukan 4 fasa mengikut model kajian Chemist McTaggart 1988. Yang pertama ada fasa perancangan, fasa tindakan, fasa pemerhatian dan fasa refleksi. So saya ada 4 fasa dalam kajian tindakan saya ni. Okey. Biasanya dalam model Chemist McTaggart dia ada 2 gelung. Jadi dalam dua gelung tu saya dalam gelung pula. Okey, saya ada buat 2 gelung, 2 kitaran. So pada kitaran yang pertama saya buat fasa perancangan pada tarikh 26 Februari, iaitu saya mengenal pasti masalah berdasarkan pengalaman praktikal fasa 1 dan fasa 2, membuat tinjauan awal melalui pemerhatian awal dan temu bual awal jugalah yang saya buat pada hari tersebut. Dan yang seterusnya membuat tinjauan literatur berkenaan kajian dan intervensi. Lepas tu saya menetapkan objektif dan soalan kajian, dan yang terakhir merangka pelaksanaan dan menyediakan bahan untuk The Battle Wheel dan papan ganjaran.
Okey, dalam seterusnya saya buat pada fasa tindakan pula pada kitaran pertama pada tarikh 28 Februari. Saya telah mengajar seperti biasa tanpa menggunakan kaedah debater wheel ni. Saya mau lihat adakah ia memberi, adakah perbezaan saya punya tu selepas saya menggunakan intervensi itu, adakah berkesan ataupun tidak berkesan. Jadi saya mengajar seperti biasa tanpa menggunakan intervensi saya, iaitu debater wheel dan papan ganjaran. Dan pada hari tersebut saya dapat lihat murid cepat hilang fokus dan bosan. Okey, seterusnya pemerhatian dilakukan juga pada hari tersebut pada 28 Februari untuk melihat tingkah laku murid dan mencatat setiap tingkah laku murid berdasarkan borang senarai semak yang telah saya sediakan. Dan saya dapati memang murid cepat bosan dan hilang fokus. Dan yang terakhir, refleksi dilakukan pada 29 Februari, iaitu saya membuat refleksi berdasarkan dapatan kajian saya dan membincangkan penambahbaikan yang boleh diperbaiki. Okey. Dan konklusi yang boleh dapat pada kitaran pertama ni, saya rasa saya perlu mendatangkan satu intervensi dan untuk melihat adakah saya boleh mengawal kelas tersebut dan mengubah tingkah laku mereka. Jadi saya saya buat kitaran kedua dengan mencipta satu kaedah, iaitu debater wheel dan papan ganjaran. Okey. Untuk kitaran yang kedua pada fasa perancangan bermula pada 1 Mac, saya telah merancang dan memperkenalkan kaedah debater wheel dan papan ganjaran berdasarkan penambahbaikan daripada refleksi kitaran 1, dan saya laksanakannya pada fasa tindakan pada 3 Mac. Saya telah memperkenalkan papan ganjaran tersebut kepada murid-murid dan mereka saya lihat sangat seronok dan aktif dalam belajar. Maksud semua mengambil bahagian dan memberi kerjasama yang sangat bagus. Okey, untuk dalam fasa pemerhatian juga dilakukan pada hari tersebut, iaitu pemerhatian akhir saya lakukan dan saya dapati tingkah laku mereka mula berubah dan saya mencatat tingkah laku mereka. Saya telah lihat perubahan setelah dalam kitaran kedua ni. Saya nampak perubahan yang sangat positif daripada kitaran yang pertama. Okey, yang terakhir pada fasa refleksi, saya membuat refleksi berdasarkan dapatan kajian saya, menganalisis dapatan kajian, membuat perbandingan antara kitaran 1 dan kitaran yang kedua. Okey. Dapatan kajian. Okey, ini adalah dapatan kajian yang telah saya dapati setelah saya buat intervensi tersebut, iaitu debater wheel dan papan ganjaran. Okey, pada kaedah yang pertama saya telah menggunakan borang pemerhatian, ada senarai semak dia. Okey, kita dapati saya mengambil contoh 2 orang murid sahaja. Okey, untuk murid yang pertama ini, kita dapati dia seronok dan gembira ketika bermain debater wheel bersama rakan-rakan dan mula fokus untuk belajar di dalam kelas serta mula menunjukkan perubahan yang positif. So, saya rasa saya bangga dengan pelajar ini yang pada mulanya dia cepat hilang fokus, dan setelah saya memperkenalkan debater wheel dan papan ganjaran, dia mula fokus dan beri kerjasama bersama rakan-rakan mereka yang lain. Okey, untuk murid yang kedua ini pula, pada mulanya dia tak nak ambil bahagian dalam aktiviti berkumpulan. Biasalah kalau perempuan ni dah tahun 4 dia mula matang, jadi dia mula ada timbul rasa malu dan susah sikit nak bekerjasama dalam kumpulan. Tetapi apabila kaedah ini diperkenalkan, beliau ataupun murid ini sudah mula memberikan kerjasama dan saling bantu-membantu ketika aktiviti berkumpulan dijalankan. Dan saya rasa sangat bersyukur kerana murid ni pun berasa seronok dan dia cakap nak main lagi debater wheel tersebut. Saya cakap boleh, jangan risau. Okey, ini adalah salah satu gambar yang saya ambil. Murid-murid melaksanakan aktiviti dalam kumpulan secara baik, teratur dan bekerjasama semasa kaedah debater wheel diperkenalkan. Maksudnya saya nampaklah perubahan yang ketara, yang budak-budak ni ambil bahagian yang pentingnya dan semuanya berfikir bersama-sama untuk menjawab soalan tersebut, dan akhirnya saya dapat mengawal kelas itu dalam keadaan yang lebih baik daripada sebelum ini. Okey, untuk kaedah yang kedua saya lakukan, saya menemu bual
bersama guru dan murid. Okey, untuk yang saya dah cakap sebentar tadi, guru saya gunakan semi structure yang dijalankan secara lisan di dalam bilik guru, manakala murid pula saya buat temu bual berstruktur, ada soalan dia yang selaras untuk mencapai objektif kajian saya. Okey. Okey, ini adalah transkrip temu bual saya bersama guru kelas tersebut. Okey, guru kelas saya ada tanya soalan, apakah pandangan cikgu terhadap papan ganjaran yang saya buat ni, kaedah ganjaran yang saya laksanakan ni, dan guru tersebut dia cakap bagus, papan ganjaran ni dapat menarik minat pelajar lah untuk fokus dan sesuai untuk pelajar-pelajar tahun 4 ni lah, sebab diorang dah besar dan diorang mendengar arahan lah. Kalau kita adakan papan ganjaran ni, bila kita bagi kat diorang akan dengar dengan elok, macam tu. Okey, lepas tu saya cakap lah, saya menyoal lagi, apakah perbezaan tingkah laku yang boleh diperhatikan dan murid-murid dalam murid-murid ni sebelum dan selepas kaedah ganjaran dan ganjaran ini dilaksanakan. Dia cakap sebelum ni cikgu guru kelas cakap dia kurang berdisiplin, cepat hilang fokus, lepas tu banyak main-main macam tu lah. Tapi lepas saya dah perkenalkan papan ganjaran ni, dia guru tersebut nampaklah beberapa budak yang hotspot, yang degil-degil tu mula fokus lah, macam tu. Dan bila sebut papan ganjaran ni, dia dah rasa okay, saya kena ubah tingkah laku saya, macam tu dia cakap. Okey, yang seterusnya saya soal lagi, apakah penambahbaikan yang saya boleh buat. Ustazah cakap kita boleh buat kaedah dia queuing ataupun kaedah parking lot. Maksudnya bagi murid ni pendapat atau pandangan apakah kekurangan PDP kita di dalam kelas. Dengan adanya parking lot tu, kita akan tahulah mana budak apa yang kita kurang kat dalam PDP kita. Mungkin arahan guru kurang jelas, mungkin tak selesa, macam tu. Itulah kaedah yang saya boleh perbaiki selepas ini untuk menambah baik saya punya PDP pada seterusnya, macam tu. Okey, seterusnya ini adalah beberapa maklum balas temu bual murid. Okey, saya sediakan borang dan saya terpaksa soalan yang sama dan saya panggil budak tu, saya bercakap secara lisan dan saya suruh dia tulislah. Untuk saya rasa yang ini saya nak menerima balas biar dianya mencapai objektif kajian yang telah saya tetapkan. Bila saya tak ada buat macam ni, saya takut nanti saya punya objektif kajian takkan tercapai dan tidak selaras. Jadi saya buat yang sama, saya buat temu bual soalan yang sama, dan lepas tu saya minta pandangan diorang dan diorang terpaksa menulis lah. Walaupun temu bual patut temu bual, tapi saya menemu bual juga cakap dan diorang tulis. Jadi itu adalah temu bual yang saya jalankan bagi mencapai objektif kajian saya lah. Begitu. Okey, seterusnya yang terakhir saya menyediakan borang soal sidik. Ini adalah soal sidik yang saya jalankan. Ada 8 item soalan mengikut skala Likert, iaitu setuju, tidak pasti dan tidak setuju. Okey, jadi ada 8 soalan semuanya. Ini adalah soalan-soalannya. Okey. Ini adalah ini adalah respon terakhir yang saya telah kumpulkan dan saya buat jadual, yang saya dapati alhamdulillah semuanya bersetuju dengan kaedah The Battle Wheel dan papan ganjaran ni dapat menarik minat diorang dan bekerjasama diorang, dan akhirnya tingkah laku diorang dapat diubahlah. Dan ada beberapa yang tidak pasti. Okey, bagi soalan nombor 8 itu adalah tentang keadaan kelas. Seperti mana yang saya ketahui, kelas di sekolah tersebut agak tidak daif, tapi kekurangan sumber kipas dia. So kipas diorang tu kurang, ada yang rosak semua, jadi diorang berasa tidak selesa bila melakukan aktiviti kumpulan. Nak tak nak saya terpaksa juga jalankan sebab tak ada juga tempat yang sesuai, melainkan di dalam kelas. Dan ada beberapa soalan yang menjawab tidak pasti tu mungkin saya terlepas pandang kerana mungkin mereka tidak faham soalan tersebut ataupun dia main tanda je, macam tu. Saya pun tak pasti. Saya rasa mungkin dia orang terlepas pandang lah, dia main tanda je. Okey,
Okey, yang seterusnya, rumusan yang saya dapat rumuskan berdasarkan kajian teknikan saya ni. Okey, semua soalan kajian telah terjawab melalui dapatan kajian. Saya dapati setelah melaksanakan kaedah kajian tindakan ini, saya dapat menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi dengan sebaiknya dan menyahut seruan kerajaan untuk mengaplikasikan pembelajaran abad ke-21 sebagai wadah utama dalam proses PDPC. Lepas tu, Pelan Pembangunan Malaysia, anjakan yang ke-7 yang berbunyi memanfaatkan TMK bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Bagi saya, anjakan yang ke-7 ini sangat bagus, di mana pelajar dan saya sebagai seorang guru dapat menggunakan TMK dan mempelbagaikan gaya pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Okey, cadangan saya untuk kajian selanjutnya, saya akan menggunakan kaedah debater will dan paparan cara ni, tetapi di sekolah dan tempat yang berbeza lah. Okey, saya menggunakan kaedah-kaedah yang lain dalam kawalan kelas, menggabungkan pelbagai kaedah dalam kawalan kelas, dan yang terakhir memulakan pendidikan tindakan yang lain lah, insya-Allah. Okey, ini adalah hasil gambar pelaksanaan debater will dan pengajaran dalam kelas. Okey, inilah murid-murid saya. Okey. Sekian terima kasih.